Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, kita bertemu lagi dalam siri tips sukses bermotivasi dan berkonsisten dalam menulis. Okey, kita dah masuk kepada 19 Ramadan dan kita dah masuk kepada bab 3 iaitu bab metodologi. Okey, untuk bab metodologi ni kita akan bermula kepada di bahagian awal dalam metodologi iaitu reka bentuk. Jadi dekat reka bentuk ni saya akan ambil masa dua pertemuan, dua siri Ramadan iaitu Ramadan yang ke-19 dan juga Ramadan ke-20. So topik yang 19 ni saya pecah, dia jadi topik kepada elemen reka bentuk penyelidikan. Jadi elemen dia adalah reka bentuk and ada typo sikit, saya betulkan siap-siap. Okey, reka bentuk penyelidikan. Okey. Jadi bila sebut research design ni, ini antara yang kadang-kadang kerap ditanya oleh penilai kepada calon atau pelajar, mana you punya reka bentuk penyelidikan. Jadi maksudnya mana you punya research design. Kadang-kadang kebiasaannya bukan semualah kan. Ada yang tak buat research design, dia terus masuk berkaitan populasi dan juga persampling. Ataupun dia terus masuk kepada pembangunan instrumen. Terpulanglah untuk pembangunan soal sidik ke, soalan interview punya development ke, ataupun observation dan lain-lain. Jadi antara reason kenapa penilai tanya kita kenapa tak menulis reka bentuk penyelidikan, dia sebenarnya adalah satu proses yang memandu kita punya metodologi. Bila dia memandu metodologi adalah seperti mana yang kita dah siap dalam bab 1, kita punya summary dalam sebuah penyelidikan yang ada, yang utama di situ dah ada isu, ada masalah dan ada objektif. Dan objektif itu kita dah kumpul maklumat dalam literature review, kita dah sampai stage untuk mengumpul data ataupun mengumpul daripada penyelidikan itu sendiri. Dalam kita nak menjawab kita punya objektif atau research question. Jadi dekat metodologi tu, antara bahagian awal yang kita kena tahu adalah kita punya reka bentuk. Jadi reka bentuk ni juga kalau di industri, kita secara ringkas kita boleh katakan dia bermula daripada start sampai end, daripada mula sampai tamat. Jadi ada proses dia. Jadi penyelidikan itu sendiri ada proses penyelidikan. Jadi di sini melibatkan 6 perkara bila membincangkan elemen reka bentuk penyelidikan ni. Okey, kalau sebut reka bentuk penyelidikan ni, dia banyak scholar dia lah. Elok scholar dalam kualitatif, scholar kuanti, mixed method dan multi method dia ada. Jadi saya ambil satu scholar yang bagi saya dia agak praktikal, walaupun orang dalam bidang teknikal pun boleh guna. Contoh orang engineering, teknologi pun boleh guna. Yang dalam bidang pengurusan, kewangan dan juga sains sosial ataupun art and humanities, dia boleh gunakan research design ini. Okey, saya suka guna kat dia sebab dia detail. Ini salah satu contoh saya ambil daripada Saunders. Kalau Saunders tu nama dia Research Onion, dia ada satu bulatan, lingkaran, ada 6 bahagian. Jadi dalam slide ni saya ambil dia punya rangka dalam memperjelaskan elemen reka bentuk penyelidikan. Yang pertama adalah falsafah. Di sini kalau saya kalau baca atau merujuk tesis kualitatif atau mixed method, dia bukanlah satu benda yang pelik. Tetapi kalau kajian saintifik atau menggunakan kuantitatif, mungkin tak tulis. Jadi kenapa penting falsafah ni? Kita nak tahu kita punya isu, masalah dan objektif kita ni nak diselesaikan menggunakan apa? Boleh diselesaikan guna numerical ke? Boleh digunakan secara inferential ke? Dan kita boleh buat prediction, kita boleh buat testing ke? Atau kena gunakan naratif ke? Atau gunakan subjective methods ke? Sebab tu ditanya falsafah penyelidikan. Jadi beberapa penyelidik dulu telah memperkenalkan beberapa jenis falsafah. Antaranya lah positivism. Dan positivism ni biasanya digunakan untuk penyelidik bersifat deskriptif, saintifik dan kuantitatif. Lawan dia adalah interpretism. Okey, bila kita cerita lawan antara kualitatif dan kuantitatif ni memang terdapat perbezaan. Okey, positivism ni maksudnya dia kita memang dah merujuk.
merujuk teori, kita refer teori atau lebih tepat kita gunakan teori testing. And interpretism ni kualitatif, dia lawan, dia bukan teori testing, dia nama dia teori building. Dia akan membina teori. Jadi ada banyak perbezaan antara positif dengan interpretism ni, bersifat objektivism. Objektif ni apa yang kata dalam literature review tu, itulah yang kita akan laksanakan dalam penyelidikan. Itu bersifat positivism, bersifat objektif dan bersifat positif. Tetapi interpretism dia subjektif, dia more pada flexibility. Memang terang lagi bersuluh, orang kualitatif ni nak meneroka, nak menjelaskan lagi terperinci dan menjelaskan lebih mendalam. Jadi literature review tu tak cukup. Dan tidak ada dalam literature review tu boleh memperincikan sedalam-dalamnya tentang satu topik itu. Maka sebab tu penyelidikan kualitatif dilaksanakan. Sebab tu kita panggil interpretism yang bersifat subjektif and more to flexibility. Okay, jadi dalam sebuah penyelidikan ada yang melibatkan gabungan. Ada positivism, ada interpretism. Yang tu kita panggil pragmatism. Jadi orang yang gunakan mixed method, falsafah penyelidikan dia pragmatism. Okey, jadi banyak lagi sebenarnya falsafah-falsafah, memang banyak kan, pasca modernism, kemudian ada critical realism. So banyak kan. Jadi kalau kita baca tentang buku falsafah dalam penyelidikan tu, memang banyak orang kata research filosofi yang didedahkan. Kalau tanya saya, antara yang saya katakan 5 lah kan, antara 5 yang kerap diguna, tapi sebenarnya yang 3 lah yang paling kerap diguna kan, secara basic. 3 ni lah. Kalau kuantitatif, positivism. Kalau kualitatif, dia interpretism. Kalau mixed method, dia gunakan pragmatism. Tapi ada banyak lagi falsafah penyelidikan. Dia tengoklah kesesuaian. Lagi-lagi dalam kualitatif, memang banyak lagi falsafah yang digunakan dalam konteks penyelidikan. Kenapa dia banyak? Sebab dia subjektif. Dia ada flexibility. Jadi tak semua, kalau action research mungkin lebih sesuai dalam konteks filosofi research dia macam ni. Kalau action research macam ni. And kalau phenomenology lebih kurang macam ni. Jadi kalau yang gunakan orang kata dominance, antara pertemuan antara 2 instrumen dan 2 method. Contoh kat sini dia gunakan pragmatism, kalau dia gunakan mixed method. Jadi yang pertama adalah falsafah. Okey, seperti mana dalam bab 1 dan bab 2 saya memang tekankan aspek alignment. Jadi di sini pun reka bentuk kajian, aspek alignment tu memang ada. Antara satu perkara ke satu perkara ataupun satu elemen bahagian dalam lingkaran, seperti mana yang sebagai contoh dalam slide ni adalah daripada research daripada Saunders, daripada research Onion, memang ada 6 bahagian dalam perbincangan dalam research design. Okey, yang kedua, bila kita dah faham tentang falsafah, yang kedua adalah approach. Dalam English kita panggil approach, bahasa Melayu kita panggil pendekatan. Terdapat 3 pendekatan. Untuk kualitatif, dia gunakan induktif. Sebab tu dia saling berkaitan tu. Kalau positivism, dia diduktif. Kalau interpretism, dia diduktif. Kalau pragmatism, dia abduktif. Kenapa? Abduktif melibatkan gabungan antara induktif dan diduktif. Mungkin ada yang tak familiar dengan abduktif, ialah bila ada dua-dua. Dia ada pendekatan induktif, dia ada pendekatan diduktif. Iaitu pendekatan kuali dan kuanti, dia jadi mixed method kan. Kat situ kita panggil abduktif. Jadi Saunders ni memang dia cerita abduktif. Pertemuan atau menggunakan dalam situasi kita gunakan dua-dua pendekatan, iaitu induktif dan diduktif. Biasanya dalam penjelasan dalam tesis ataupun dari segi konteks pemahaman, biasa kita baca sekali. Positivism dengan diduktif kita baca sekali, induktif dengan interpretism kita baca sekali, pragmatism dengan adaptif kita cerita sekali. Sebab tu dia perlukan ada satu keselarian ataupun alignment. Jadi konsep macam positif dengan diduktif tu saya cakap tadi lah, seperti mana yang tertulis dalam literature, yang mana yang tertulis dalam konteks teori atau theoretical. Biasanya bersifat positif kita ikut. Sebab tu orang kuantitatif dia kena ada teori untuk jadikan panduan, dan dia kena bangunkan kerangka teori, dan dia kena uji teori tu, dia akan buat teori testing. Jadi itu bersifat positivism dengan diduktif. Jadi diduktif ni juga bila dia nak perlu teori testing, dia perlukan hipotesis. Jadi diduktif dengan hipotesis perlu ada. Dan kita faham dari segi bahasa didak ataupun diduktif ni dalam kuantitatif memang ada part banyak yang kita delete atau remove. Data, kita kata data tak bertaburan normal, kita sampel kita delete. Kalau kita buat ujian validity, contoh macam EFA, so kita akan remove item yang tak fit, different group, tak masuk kumpulan yang betul, kita akan delete. Jadi dia akan didak.
Jadi induktif punya konsep falsafah dan pendekatan ni berbeza. Kalau kita interview dan kita tak dapat saturated, kita akan menjalankan interview. Jadi kuantiti interview, orang yang kita interview tu makin bertambah. Sebab kita tak sampai titik tepu ataupun saturated tu. Jadi induktif membenarkan dan menambah. Jadi kalau soal sidik, kita tak boleh tambah soalan dalam soal sidik. Soal sidik tu dah confirm, dah jumpa expert dah verified semua. Jadi kita tak boleh nak menambah soalan. Tetapi untuk kualitatif, dia bersifat subjektif and flexibility, benda tu semua boleh. Of course, walaupun benda tu boleh, kena ada argument ataupun justifikasi. Kalau gabungan kedua-dua tu kita panggil abduktif. Okey, yang ketiga bila sebut tentang elemen reka bentuk penyelidikan ni adalah pilihan metodologi. Ataupun dalam kita panggilnya research choice, pilihan metodologi. Jadi sebenarnya kalau tengok lingkaran ni, kalau kita dah tahu dah kita falsafah menggunakan positivism, pendekatan kita gunakan didaktif, kita tahu dah kita ni adalah monometod kuantitatif. Itu kelebihan dia. Kita sebelum nak ceritakan saya menggunakan kuanti, saya gunakan kuali ataupun multi-method, kita kena tahu dulu falsafah dan dia punya pendekatan. Okey? Itu keterkaitan yang nombor 3 tu. Bila kita dah tahu falsafah dan pendekatan, kita tahu kita punya research choice kita sama ada monometod kuanti, monometod kuali, multi-method ataupun mixed method. Okey, baru kita ceritakan nak guna apa. Dalam nak menjawab kita punya objektif tu, apa strategi penyelidikan yang kita guna. Kita boleh gunakan survey, eksperimen, kajian kes, kajian tindakan, grounded theory, fenomenologi, etnografi, apa lagi, narrative inquiry, apa lagi, macam-macam lagi. Etnografi, apa lagi, macam-macam lagi. Maksudnya ada banyak lagi strategi penyelidikan yang tak senaraikan ni yang kita boleh gunakan dalam menjawab kita punya objektif ataupun research question. Okay, perkara yang kelima adalah time horizon. Masa penyelidikan tu. Jadi untuk time horizon ni biasanya kita akan pecah pada 2, iaitu cross sectional dengan longitudinal. Okey, dari segi perbezaan mudah, cross sectional tu dia punya masa dia structured. Dalam masa mudah dia, masa tempoh dia pendek. Dia fix, dia pendek. Dia mudah, dia tak kompleks. Longitudinal ni proses dia panjang. Okey, jadi melibatkan siri masa yang panjang. Yang biasanya kaca kualitatif tu selagi tak saturated, jadi sebab tu kualitatif dia lebih berat dekat longitudinal. Tapi dekat cross sectional lebih pada survey. Tapi longitudinal juga akan memberi impact kepada lagi-lagi yang gunakan siri masa dalam eksperimen. Jadi eksperimen pun ada yang ada termasuk dalam longitudinal kerana dia melibatkan repeated measures. Melibatkan tempoh masa ada diukur dalam bulan, ada diukur dalam tahun. Jadi tempoh masa ukuran tu jatuh dekat longitudinal. Walaupun eksperimen tu duduk dalam kuanti, tapi dalam eksperimen kuanti tu boleh duduk dekat longitudinal. Apatah lagi kualitatif memang longitudinal. Kalau gunakan survey, structured, time structured tu dia adalah cross sectional. Okey, yang terakhir. Terakhir ni lah baru cerita tentang kita punya populasi, kita punya persamplan, kita punya instrumen penyelidikan, apa lagi? Kita punya proses validity and reliability. Nanti validity dan reliability kita akan cerita pada Ramadan yang keesokannya. Jadi di sini saya nak tekankan teknik penyelidikan yang basic, yang utama sebelum kita masuk validity and reliability tu adalah kita punya populasi dan persamplan. Populasi persamplan pun kita jelas kan. Populasi persamplan lagi-lagi bila kita memerlukan persamplan untuk mewakili populasi yang besar. Dari segi tempoh masa, dari segi wang ringgit, kita tak mampu nak collect semua. Jadi kita perlu ada satu yang mewakilkan populasi yang dipanggilkan persamplan. Jadi persamplan tu berapa banyak? Kita kena tahu gunakan menghitung size sampel. Kemudian kita nak tahu juga teknik sampling yang mana yang sesuai. Kalau kita gunakan secara rawak, stratified random sampling, kita ada cluster random sampling, kita ada systematic random sampling. Okay, kalau yang bukan secara rawak, kita ada purposive sampling, kita ada quota sampling, kita ada snowball sampling, kita ada volunteer sampling. Kita ada beberapa jenis yang secara rawak dan juga bukan rawak. Jadi instrumen penyelidikan, kita kena bina soalan interview, kita kena bina protokol untuk interview, kita kena bina item untuk soal sidik, membangunkan soal sidik yang sama ada adapt ataupun baru. Okay, kita kena buat checklist senarai semak untuk buat observation. Itu adalah semua instrumen. Okay, jadi 6 perkara elemen reka bentuk penyelidikan: falsafah ataupun dipanggil filosofi, pendekatan atau approach,
kemudian kita ada research choice iaitu pilihan metodologi, kemudian kita ada research strategy atau bahasa Melayu dipanggil strategi penyelidikan, kita ada time horizon iaitu masa, dan kita ada sekali adalah teknik. Dalam metodologi ni kadang-kadang kalau kita dah faham konsep dalam metodologi, kita boleh jawab. Okey, kita sebenarnya berbeza dekat metod ke berbeza dekat teknik? Kalau nak lagi zoom lagi spesifik, perbezaan itu berlaku dekat strategi penyelidikan ke teknik? Saya menggunakan instrumen interview, saya menggunakan instrumen soal sidik. Itu perbezaan teknik penyelidikan. Oh, saya gunakan action research, kajian tindakan. Saya guna survey, saya guna eksperimen. Itu perbezaan dekat strategi penyelidikan. Jadi dalam research ni kadang-kadang kita berbeza dalam konteks strategi penyelidikan, kita berbeza dalam teknik penyelidikan. Jadi kalau memang ada dalam sekolah buku, malah otai-otai pun ada juga yang berpenggapan. Tadi saya cuba faham, dan bila saya faham, okey, masing-masing boleh bagi justifikasi. Saya kena buat conclusion bahawa tidak semestinya perbezaan teknik itu boleh terus kita nak decide dia sebenarnya mixed method atau multi method. Bila dalam penyelidikan tu, sebelum kita jumpa teknik, kita akan jumpa strategi penyelidikan atau disebut method itu. Jadi kalau kita gunakan mixed method, apa method yang you guna ataupun strategi penyelidikan dalam kuali? Saya guna case study. Okey. Kalau you gunakan strategi penyelidikan, kalau you kata you punya research mixed method, apa punya elemen yang untuk kuantitatif? Jadi kuantitatif adalah survey. Jadi saya gunakan dua strategi penyelidikan, iaitu survey dan case study. Maka saya boleh kata saya mixed method. Okey, tapi ada beberapa juga sekolah kata bila kita gunakan instrumen soal sidik dan interview, dia panggil mixed method. Jadi ada juga orang-orang researcher yang baru, sekolah baru ni identify mixed teknik ke mixed method. Belum tentu gunakan soal sidik dan juga interview dikatakan mixed method. Mixed teknik, yes. Kalau mixed method, kena buktikan apa method dalam kuali, apa method dalam kuanti. Jadi kat sini jangan bergaduh. Memang ada banyak justifikasi kat luar. Kalau tanya saya kena setuju sebab benda tu jelas. Betul. Belum tentu kalau orang gunakan interview, dia gunakan soal sidik, terus kita kata dia adalah mixed method. Sebab dalam kuantitatif, contoh dalam kuantitatif, dia boleh je guna interview. Dia gunakan nama dia structured interview. Boleh je. Jadi kalau orang kualitatif nak guna soal sidik, boleh je. Selagi dia deskriptif, boleh je. Sebab kalau deskriptif, dia tak testing teori lagi. Jadi orang kuali nak gunakan soal sidik, silakan. Dia tak jatuh pun mixed method. Jadi kalau kita faham konsep, kita boleh cerita dan kita boleh tahu macam mana kajian itu berbentuk mixed method atau tidak. Cuma saya tak nak bergaduh sangat benda ni sebab dah banyak dah sekolah research method yang ada kat luar tu. Kadang-kadang kalau you boleh meyakinkan saya ada citation dan you yakin cara penghujahan itu, jadi saya terima je. Walaupun saya ada sedikit pemahaman saya sendiri. Jadi macam nak bezakan method ni memang kena ada satu pemahaman yang jelas. Tapi banyak researcher kat luar tu lebih pada menekankan siapa yang dirujuk. Scholar method mana yang dirujuk. Jadi kita ikutlah kat situ. Jadi secara conclusion dia, sangat penting elemen reka bentuk yang 6 ni dari segi interaksi ataupun alignments. Okey, ini adalah asas metodologi. Jadi research reka bentuk penyelidikan ni adalah asas metodologi. Kalau kita cerita pasal metodologi tapi tak mampu nak cerita research design, kita kelompongan satu perkara penting lah. Okay. Jadi dalam method ni kena tepat. Sebab tu penting dalam literature review yang kita buat dalam bab literature tu, banyak yang kita membincangkan kajian lepas. Lagi-lagi membincangkan kajian lepas merujuk pada spesifik objektif. Jadi kita tahu dah untuk objektif ni apa metod-metod yang digunakan oleh penyelidik lepas. Jadi kita mencadangkan dalam penulisan bab 3 ni bersifat yang betul-betul itu yang terbaik ataupun ketepatan metod dan juga teknik. Okey, dalam menyusun dalam bab 3 ni pun macam falsafah ni ikut turutan, lepas falsafah, pendekatan, pilihan, strategi, masa, teknik. Yang itu adalah urutan. Dalam bab 3 ni banyak perkara yang memang kita kena ikut sequence. Kalau tidak, kita tak boleh simply jump ataupun simply skip a process untuk mencapai satu proses strategi dan data collection yang baik dalam bahagian metodologi. Okey, itu saja untuk perkongsian siri yang pertama dalam reka bentuk penyelidikan. Okey, untuk topik elemen reka bentuk penyelidikan, kita ada satu lagi untuk reka bentuk penyelidikan ni. Okey, jadi mohon maaf jika ada sebarang kesilapan dalam menyampaikan ilmu ini. Semoga kita peroleh manfaat dengan ilmu yang kita belajar hari ini. Kita dah masuk dalam metodologi. Dan dengan hari itu bab pengenalan literature review, kita top up lagi metodologi supaya kita lebih
lebih faham. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.